Okey, apa maksud dia? Okey, so kalaulah ada satu, okey, functional group ni apa? Okey, contoh kalau saya ada satu structure of alcohol which is methanol. Okey, methanol. Okey, kenapa namanya methanol? Sebab namanya adalah, kelasnya adalah alkohol. Okey, class of alcohol ini mempunyai satu functional group. Okay, functional group dia apa? Functional group ialah group of atoms ataupun atoms. So kita ada atoms ONH. So ini adalah functional group bagi alkohol. Okay, so alkohol ini ialah methanol. Kenapa kita panggil methanol? Sebab kita ada satu carbon sahaja. Okay, so oleh kerana kita ada functional group OH, so functional group ini akan menentukan how methanol reacts, how it reacts with another compound ataupun another substance lah. Okay. So, selalunya alkohol ini kita akan jumpa dalam apa? Yang kita jumpa dalam sanitizer lah. Okay, sanitizer selalunya kita akan jumpa, okay, kalau kita pakai tu, kalau korang pakai sanitizer, kalau korang picit and then tak buat apa-apa, korang akan rasa ke lagi, korang akan still nampak lagi ke sanitizer tu atas tangan lagi? Selepas 5 minit, ada apa-apa perubahan tak pada alkohol ataupun sanitizer tu? Ada. Ada kan? So dia menghilang ataupun evaporates. Okay. So itulah dia punya antara chemical properties ataupun physical properties yang ditentukan oleh functional group. Sebab apa? Kalau satu lagi compound, iaitu kita ada CH3Cl. Yang ini pun functional group dia adalah Cl, iaitu one atom. So that's why dia kata an atom or group of atoms. Okay, so ini adalah kelas apa? Ini adalah functional group dia adalah halogen. Okay, kelas apa? Kelasnya ialah kelas haloalkin. Okay, so functional group dia adalah halogen, nama dia, and then kelas apa? Haloalkin. So importance of functional group dekat sini, dia bagi tahu organic compounds are divided into different classes. Okay, maksudnya apa? Kalau different functional group, maksudnya dia akan menghasilkan different classes. Okay. Dan dia menentukan a basic naming of organic compounds. Kalau kita ada CH3OH, namanya methanol. Tapi kalau structure ini, haloalkin ini, namanya akan jadi methyl chloride. So namanya ditentukan oleh siapa? Dia punya functional group. Okay. So saya teruskan. Okay, functional group. Okay. Functional group ialah group of atoms. Okay, macam mana nak determine functional group dalam satu compound? Okay, dia kalau satu compound tu tak ada functional group macam alkin. Okay, alkin tiada functional group, maka dalam compound itu hanya ada C dan H sahaja. Okay. Ada C dan H sahaja, C dan H sahaja, dan semuanya single bond. So maka dekat sini dia tak ada functional group, no functional group. Okay. So no functional group macam alkin. Okay. Untuk alkin, so kita dah nampak dah functional group dia adalah C double bond C. Okay. So C double bond C. Okay, ataupun carbon-carbon double bond. So di mana? So carbon number 1 tak ada functional group, but carbon number 2, carbon number 3 kita ada functional group sebab dia ada double bond. So double bond pun adalah functional group. Okay, alkyne dia punya functional group dia adalah carbon-carbon triple bond. Okay. Haloalkin functional group dia adalah halogen.
Okay, halogen ni contohnya fluorine, bromin, iodine. Okay, so ini dia punya classes dia. Kelas dia namanya haloalkene. Okay, and then for benzene, so kelas dia adalah benzene. So dia punya functional group dia adalah benzene ring. So benzene ring ni adalah the whole structure ini adalah benzene. Okay. Alcohol functional group dia ada hydroxyl. Okay, hydroxyl dia punya functional group dia bentuk OH. Okay, so macam mana nak ingat dekat sini kita ada hydrogen. Nak ingat name of functional group. So kita ada hydrogen, so kita panggil hydro OH. Sorry, O. So kita ada OH. So kalau ada O tu selalunya kita akan ada nama dia adalah sil. Okay, kalau kita ada apa nama ni? Ni ada YL ni. Ada YL ni selalunya kita ada structure O. Okay, hydro ni datang daripada H. Itu cara nak ingat. Okay, for phenol, dia adalah gabungan antara benzene dan OH. So ini akan jadi phenol. Okay, seterusnya saya cepatkan. For ether, ether ialah alkoxy. Okay, alkoxy. Dia punya functional group dia adalah COC. COC. Okay, R ini adalah alkyl lah. Ini kita panggil alkyl structure. Okay, so bentuk dia adalah COC. Okay, aldehyde dan ketone dia mempunyai same functional group which is carbonyl. But apa beza antara aldehyde dan ketone? Okay, dia punya kedudukan C double bond O. Okay, kan macam saya cakap tadi, carbonyl YL tu ada O. Okay, carbon tu maksudnya datang daripada carbon lah. Okay, so maksudnya functional group dia adalah C double bond O. But untuk aldehyde, C double bond O itu mesti attach dengan H. But for ketone, functional group dia duduk antara dua carbon. Okay. Carboxylic acid, carboxyl. Okay, kenapa ada carboxyl? Sebab YL ada O. Okay, and then carboxyl tu C double bond O. Okay. So, dia punya functional group dia adalah C double bond O, OH for carboxylic acid. Functional group for ester. Okay, carboalkoxy, which is antara carbon C double bond O, O, C. Okay. Untuk acyl chloride, so acyl chloride ni C double bond O, Cl. For acid anhydride, so C double bond O, C double bond O. Okay, saya teruskan. Okay, untuk amin, amin functional group dia adalah N. Okay, but amide ialah dia punya functional group dia adalah C double bond O, NH2. Okay, and then for nitrile, dia punya functional group name cyano, which is CN. Okay, sama ada C triple bond N ataupun dia boleh tulis CN. Okay, ada soalan tak setakat ni? Untuk pengenalan functional group. Ada soalan? Ada ke tidak? Tak ada, Madam. Tak ada. Okay. So, kalau tak ada, kita tengok latihan. Okay, kita tengok contoh. Okay. So, contohnya, okay. Soalan tanya, circle and name the functional group present is in this compound. Okay. So, apa yang awak perlu buat ialah, kalau dalam exam, soalan dia bagi macam ni, awak kena buat apa? Kena draw semula. Draw balik structure ni. Okay, kemudian baru circle dan name.
Macam budak tadika punya aktiviti lah. Draw, circle, name. Okay. So, macam mana nak tengok? So, first of all, tengok carbon yang pertama. Kita tengok ada tak double bond ataupun ada tak selain C dan H. Ada tak H yang attach lain daripada C? Contohnya. Ada tak? Ada functional group? Okay, so carbon yang pertama tiada functional group. Kenapa? Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita kembangkan dia expanded structure, so bentuk dia macam ni. So all single bond dan semuanya bonded antara C dengan H. So carbon yang pertama tiada functional group. Carbon yang kedua tiada functional group. Carbon yang ketiga ada functional group tak? Ada. Okay, apa dia? So, kita punya functional group adalah BR. Okay, BR ini ialah type of halogen. So, kita nak name the functional group. Okay, so jangan keliru antara functional group dengan homologous series. Okay, so kita ada Cl. So, this one is functional group punya nama. This one is class of compound ataupun homolog. Okay, kumpulan homolog. Alright. So, dekat sini functional group dia kalau bagi nama haloalkane jadi salah lah. Okay, functional group for haloalkane ialah halogen. Okay, jawapan dekat sini ialah halogen. Okay, carbon yang keempat tak ada functional group. Carbon yang kelima ada functional group tak? Ada functional group? Ada. Okay, so ada berapa? Betul ke? Ada berapa functional group? Korang nampak ada berapa functional group? Saya nak bagi nama. Okay. Anik. Anik, ada Anik? Ya, Ada berapa functional group kat carbon number 5? 2. Rasanya 2. Okay. Functional group dekat carbon number 5 ada satu sahaja. Okay. Kita tengok kenapa. Kejap lagi saya terangkan. Okay. So ini ada satu functional group which is C double bond O OH. Okay. So awak kena faham, kita ada C double bond O, kan kita ada functional group C double bond O, kita ada OH. Jadi kan bentuk dia. Okay, tapi sekarang ini C double bond O dan OH duduk pada carbon yang sama, which is carbon number 5. Maka dia ini adalah satu functional group. Okay, sebab apa kita ada functional group yang ini? Right? Ini. C double bond O. Okay, C double bond O duduk sebelah OH. OH ini attach pada C double bond O. So this is functional group named as carboxyl. Okay, ini adalah carboxyl. Okay, saya tunjuk satu contoh macam mana dia boleh jadi dua functional group. Okay, so saya lukis 1, 2, 3. So C double bond O, C H2 OH. Okay, so kita tengok dekat carbon number 4 ni. Carbon number 4 ada C double bond O dan carbon number 5 ada OH. Okay, so kalau korang nampak bentuk dia C double bond O dan OH duduk pada carbon yang berbeza. Okay, ini carbon number 4, ini carbon number 5. Okay, so bila separately macam ni, so dia menghasilkan dua functional group yang berbeza, iaitu yang ini kita panggil carbonyl, this one kita panggil hydroxyl. Boleh dapat tak? Tapi kalau untuk struktur yang atas ini, okay, so dia duduk pada carbon 5, which is carbon yang sama untuk kedua-dua C double bond O
dan OH. So dekat sini dia adalah carboxyl. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay, boleh So korang kena alert lah. Okay, kedudukan dia dekat dengan siapa? Adakah karbon yang sama ataupun karbon yang berbeza? Okay, seterusnya. Okay, kalau dia bagi skeletal structure. Kalau dia bagi skeletal structure, macam mana nak tengok functional group? Okay, kalau skeletal structure, kalau saya lukis structure carbon number 1 ni, carbon ini akan jadi 1, 2, 3. Betul? So, ada functional group tak dekat carbon number 1? Tak ada. Okay, carbon number 1 tiada, carbon number 2 tak ada, carbon number 3 pun tak ada. Okay, so maksudnya dekat sini awak bila nampak skeletal structure, bentuk dia smooth saja. Maksudnya tak ada double bond, tak ada O, tak ada N, tak ada Cl, macam ni. Dia straight je dia punya line dia. Okay, so itu maksudnya tak ada functional group lah. Okay, so carbon number 1 tak ada functional group. Carbon number 2 tak ada functional group. Carbon number 3 tak ada. Carbon number 4, 1, number 2 tak ada, number 3 tak ada, number 4 tak ada, number 5 tak ada, number 6 ada tak? So kita ada satu functional group. Yes, so iaitu C double bond O. Alright, so ini adalah carbonyl compound. So sebenarnya kalau bentuk skeletal ni, kita senang nampak functional group. Okay, contoh kalau saya ada macam ni. Ada functional group tak? Tak ada. Tapi kalau saya tambah sini, ada functional group? Ada tak functional group? Functional group dia, yes, akan jadi OH. Okay, so this one is functional group. Okay, kalau saya tambah lagi kat sini. Okay, macam ni. Kemudian ada O. Ada functional group tak? So functional group dia ada di sini. Okay, antara C, O, C. So sini C, sini O, sini C. So this one kita panggil alkoxy. Boleh dapat? Okay. Lastly, ni contoh yang paling senang. Ini adalah expanded structure. Okay, so expanded structure, kita tengok carbon number 1, ada functional group? Do we have functional group? No. Carbon number 2 ada tak? Yes. Yes, so ada. So OH. So this one kita panggil. So kita ada hydrogen. So hydro. O maksudnya ada il. So hydroxyl. So this one is hydroxyl group. Okay. Carbon number 3 tak ada. Carbon number 4 tiada. Carbon number 5 ada tak? Ada. Yes. So carbon number 5 kita ada C double bond C. Alright. So ini kita panggil. So dia punya nama panjang sikit. So carbon double bond. Okay. So kita ada berapa function group dalam structure ini? So ada 2 sahaja functional group. Okay. Setakat ini ada soalan? Ada soalan? Untuk contoh ni? Ada tak ada? Okay, so saya assume tak ada. Okay, so kalau tak ada, kan saya minta, tadi minta awak buat group kan? Okay, so ada 10 group. 10 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ada 10 group. Okay, apa yang saya nak awak buat ialah okay, dalam group nanti saya nak awak buat soalan tutorial page 6
and 7 ada satu. Okay. Saya nak awak buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay. Buat dalam group. Apa yang awak kena buat ialah draw semula dalam kertas jawapan. Lepas tu circle and name. So dah buat dalam kertas, kemudian saya nak awak hantar hari Isnin. Kerjanya dalam grup. Boleh ikut tak? Kerja ini saya bagi buat dalam grup. So korang bincang and then hari Isnin hantar. Due date hantar hari Isnin. Okay. So saya tak nak hantar soft copy, saya nak hard copy dalam bentuk kertas. Nanti saya sediakan kotak dekat depan unit, so awak hantar hari Isnin. Boleh? Soalan 1 buat sendiri, nanti lepas ni saya bagi jawapan. Okay, saya nak minta awak buat soalan nombor 2 je. Okay, ada soalan tak? Madam, Yep. nanti yang nak kena submit answer sheet tu dia represent aku ke semua sekali? Apa dia tak faham? Ulang balik. Nak hantar macam mana? Dua-dua tu kena hantar atau salah seorang je hantar? Satu grup lah. Satu grup, satu kerja. Okay. So ada 10 grup, ada 10 kerjanya lah. Kena hantar. Okay, lagi? Ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, hari Isnin hantar kerjanya. And then, okay, itu sahajalah untuk hari ni. So, kejap lagi, duduk dalam grup, boleh terus buat kerja. Okay, boleh? Boleh. Alright, so itu sahaja. So, oleh kerana tak ada soalan lagi dah. So, nanti kalau apa-apa, WhatsApp. Okay, so itu sahaja. So, saya endkan kita punya kelas sekarang hari ni, sekarang. Okay? Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, madam. Salam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay.